Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan dan puan-puan para peserta ICIS 2021, saya akan membentangkan kertas kerja bertajuk Analisis Prosedur Saringan Permohonan Zakat di Negeri-negeri Terpilih di Malaysia. Kertas kerja ini adalah merupakan hasil kajian yang dibiayai oleh Lembaga Zakat Negeri Kedah dengan kerjasama Institut Penyelidikan dan Inovasi Zakat Universiti Utara Malaysia. Kami terdiri daripada saya, Profesor Madya Dr. Muhammad Azam Hussain, Profesor Madya Dr. Alias Azhar dan Encik Muhammad Hafiz Badarul Zaman dari Pusat Pengajian Undang-Undang Universiti Utara Malaysia. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 60 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Ayat ini jelas menetapkan asnaf yang berhak sebagai penerima zakat, iaitu terdiri daripada golongan fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fi sabilillah dan ibnu sabil dalam pengagihan zakat. Banyak kriteria yang perlu dilihat untuk memastikan seseorang itu adalah tergolong dalam asnaf yang layak menerima zakat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Al-Quranul Karim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, wujudnya kes-kes penipuan dalam permohonan bantuan zakat adalah disebabkan terdapat individu yang tidak bertanggungjawab di kalangan masyarakat yang mahu mengambil kesempatan melalui pemalsuan dokumen dan juga kelayakan permohonan. Secara tidak langsung, ini boleh menyebabkan bantuan dana zakat jatuh ke tangan orang yang tidak layak sekaligus menafikan golongan asnaf yang lebih berhak tidak menerima haknya. Kita juga sering mendengar dan membaca laporan-laporan di akhbar dan pelbagai media massa yang memaparkan berita wujudnya asnaf yang tidak mendapat bantuan zakat walaupun telah beberapa kali memohon, isu kelewatan pihak berkuasa zakat memproses permohonan, isu dakwaan pilih kasih pihak berkuasa zakat dan lain-lain lagi yang kurang enak didengar yang sekaligus boleh memberikan tanggapan negatif kepada institusi-institusi zakat dalam urusan agihan kepada asnaf. Tuan-tuan dan puan-puan, bertitik tolak daripada itu, kami timbulkan dua persoalan penting yang untuk kita sama-sama kaji, iaitu apakah wujud polisi atau undang-undang yang mengawal selia proses saringan dalam memastikan kesahihan pemohon adalah asnaf yang layak. Keduanya, bagaimana amalan dan pendekatan institusi zakat negeri-negeri bagi memastikan proses saringan dan pemantauan bagi menentukan status keaslian asnaf. Kami meletakkan dua objektif untuk dicapai di dalam kajian ini, iaitu yang pertamanya adalah untuk menganalisa undang-undang dan polisi yang mengawal selia proses saringan kesahihan pemohon adalah asnaf yang layak. Keduanya adalah untuk mengkaji amalan dan pendekatan pihak berkuasa zakat negeri-negeri dalam memastikan kesahihan kelayakan pemohon bantuan zakat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bagi menjayakan kajian ini, kami menggunakan pendekatan sosio perundangan yang menggarap kaedah kajian kepustakaan dan kajian lapangan melibatkan data primer dan juga sekunder. Bagi kajian lapangan, pemilihan secara rawak dilakukan iaitu melibatkan Negeri Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor dan Negeri Sembilan untuk membolehkan kami melihat secara lebih jelas amalan yang dipraktikkan dalam proses saringan dalam permohonan bantuan zakat. Kaedah analisis data pula adalah dengan menggunakan pendekatan induktif, didaktif dan komparatif. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, hasil kajian yang dilakukan ini memperlihatkan beberapa dapatan yang ingin kami kongsikan di sini. Yang pertamanya adalah melibatkan undang-undang dan dasar penentuan kelayakan dan kriteria asnaf.
Kajian yang telah dilakukan ini memperlihatkan bahawa setiap negeri mempunyai undang-undang yang menjadi punca kuasa kepada pentadbiran zakat di negeri-negeri yang terpilih, sama ada terkandung di dalam enakmen zakat negeri ataupun terkandung dalam enakmen pentadbiran agama Islam negeri-negeri. Punca kuasa adalah merupakan perkara penting bagi membolehkan polisi-polisi dan dasar-dasar berkaitan dengan pentadbiran zakat digupal oleh pihak berkuasa zakat negeri-negeri. Selain daripada itu, terdapat juga rujukan-rujukan lain yang dijadikan asas dalam menentukan kelayakan dan kriteria asas. Bagi dapatan yang kedua, iaitu melibatkan kelayakan dan kriteria asnaf penerima zakat. Setiap negeri mempunyai kriteria-kriteria yang tertentu dalam menentukan asnaf yang layak untuk menerima zakat. Secara umumnya, kriteria-kriterianya adalah sama. Had kifayah adalah merupakan asas penentuan melayakkan seseorang sebagai penerima zakat. Namun begitu, kriteria-kriteria lain juga dijadikan asas pertimbangan kelayakan seseorang untuk menerima zakat. Seterusnya adalah melibatkan prosedur permohonan dan dokumentasi. Kajian yang dilakukan ke atas 5 buah negeri ini juga memperlihatkan bahawa setiap permohonan bantuan zakat perlu mengikut prosedur yang telah ditetapkan, terutamanya penggunaan borang permohonan yang tertentu. Setiap permohonan mestilah disertakan dengan dokumen-dokumen sokongan untuk memastikan kesahihan butiran pemohon. Ketidakcukupan mana-mana dokumen boleh menjejaskan kecepatan proses saringan oleh pihak berkuasa zakat. Seterusnya adalah melibatkan prosedur saringan dan siasatan. Siasatan semasa proses saringan dilakukan adalah merupakan amalan setiap negeri bagi memastikan kesahihan setiap permohonan adalah layak dikategorikan sebagai asnaf yang layak menerima bantuan zakat. Siasatan di lapangan turut dilakukan terutamanya melibatkan bantuan perumahan. Selain itu, bagi pemohon dalam talian, siasatan dilakukan dengan meminta dokumen-dokumen yang perlu bagi tujuan pengesahan sebelum sesuatu keputusan dibuat sama ada layak atau tidak menerima bantuan zakat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, terakhir sekali adalah dapatan melibatkan proses pemantauan dan pemutihan asnaf. Kelima-lima negeri melakukan proses pemantauan dan proses pemutihan asnaf yang menerima bantuan secara berterusan. Namun, berlaku perbezaan dari segi kekerapan tempoh pemantauan dan pemutihan dilakukan. Manakala proses pemutihan juga wujud perbezaan dari segi amalan di antara institusi-institusi zakat. Berasaskan kepada dapatan-dapatan ini, kami ingin mengemukakan beberapa cadangan untuk penambahbaikan. Berdasarkan kepada kajian yang dilakukan, tidak dinafikan bahawa prosedur saringan adalah dijalankan oleh pihak berkuasa zakat bagi memastikan agihan hanya dilakukan kepada asnaf yang layak sahaja dan dalam masa yang sama menghindari sebarang bentuk penipuan. Namun, para penyelidik ingin memberikan beberapa cadangan penambahbaikan perlu bagi memantapkan lagi prosedur saringan sedia ada dan seterusnya mengimbangi antara elemen al-haq dan raqabah dalam pengurusan zakat. Justru kajian ini mencadangkan agar prosedur saringan dibahagikan kepada 3 fasa, iaitu fasa permohonan, fasa siasatan dan fasa pemantauan. Namun, akibat kekangan masa, hanya beberapa cadangan penting sahaja yang ingin kami kemukakan di sini. Bagi fasa yang pertama, iaitu fasa permohonan, kami ingin mencadangkan agar pengesahan maklumat perlu dilakukan oleh pihak yang berautoriti seperti pimpinan qaryah dan juga majikan. Demikian juga dicadangkan agar mewujudkan dan memperlengkapkan sistem maklumat dan data yang terkini bagi memudahkan semakan silang dilakukan selain dilakukan kerjasama pintar dengan agensi lain seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat. Seterusnya di peringkat fasa yang kedua iaitu fasa siasatan.
Kami mencadangkan agar bagi fakir dan miskin, siasatan lapangan perlu dilakukan kerana mereka memerlukan bantuan bulanan dan juga bantuan-bantuan lain termasuk pendidikan anak-anak. Demikian juga cadangan untuk kaedah pelaporan yang lebih berkesan melalui para petugas terlatih yang mampu memberikan penilaian berasaskan konsep al-adlu wal-ihsan. Dan yang terakhir sekali bagi fasa yang ketiga iaitu fasa pemantauan, kami ingin mencadangkan agar kajian dan penyelidikan impak dan keberkesanan bantuan zakat dalam mengubah status sosial asnaf perlu dilaksanakan secara berkala. Dan yang terakhir sekali, kami ingin mencadangkan agar usaha menyantuni asnaf harus bersifat mendidik tentang kepentingan umat Islam memperkasa ekonomi diri dan keluarga agar mampu menyumbang kembali atau berubah status daripada penerima zakat kepada status muzaki. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, justru melalui cadangan-cadangan yang dikemukakan ini, dilihat akan berupaya menambah baik proses saringan sedia ada dan berupaya menjawab persoalan dan keraguan masyarakat terhadap ketelusan pihak berkuasa zakat negeri-negeri dalam proses saringan dan agihan dana zakat kepada asnaf yang layak. Secara tidak langsung, ia juga berupaya mewujudkan keseragaman amalan saringan oleh pihak berkuasa zakat di negeri-negeri di Malaysia. Untuk perbincangan lanjut yang lebih terperinci, tuan-tuan dan puan-puan boleh merujuk kertas kerja penuh yang telah kami sediakan atau menghubungi kami di email yang telah dinyatakan sebelum ini. Sekian sahaja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.